هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا ورسولنا المصطفى سيدنا محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال أيضا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah summa alhamdulillah wa syukrillah. Sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala yang pastinya menjadi tanggungjawab dan juga kefarduan kita sebagai hamba-Nya yang kena meletakkan kesyukuran itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala-galanya. Kita ni tak memiliki apa-apa, kan? Semuanya diberi pinjaman untuk kita uruskan dan jalankan tanggungjawab. Sampai masa, sampai waktu kita akan berakhir, maka amanah itu pun selesai. Selawat dan salam kita ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga qudwah, uswah, contoh teladan, ikutan yang tak ada bandingannya untuk kita. Yang hari ini kita dapati ramai di antara kita mulai kehilangan arah dan tuju dalam menjadikan ikutan dan panduan. Bermacam-macam bentuk baru, kita panggil istilah orang putih idola, kan? Patung idola, idol, kan? Yang menjadi ikutan sehingga merosakkan kita. Sama ada mereka yang bersifat orang kata musyrik, sama ada mereka yang zalim, sama ada mereka pelaku maksiat, jadi ikutan, jadi contoh, kan? Sesuatu yang tidak boleh menjadi amalan kita sebenarnya, kan? Minat apa sekalipun, kita suka sekalipun, apabila dia bertentangan dengan agama, maka minat dan contoh itu hanya jadi orang kata pengetahuan semata-mata untuk kita. Kita tahu, oh ada orang ni macam ni, orang ni macam ni, bolehlah maklumat. Tapi tidak menjadikan kita tergila-gilakan orang ataupun sayangkan ataupun jadi follower dia sampai taksub dengan apa yang dia buat. Dia buat jahat pun kita kata okey manja. Contohnya. Ini adalah bukan ikutan. Ya. Tak boleh menyelamatkan kita, tak boleh bantu kita, tak boleh nak memberi syafaat kepada kita. Sedangkan kita tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemberi syafaat kepada kita, insya-Allah. Kan? Selawat kepadanya berkali ganda lebih baik daripada apa-apa yang ada di dunia ini, kan? Kita selalu dengar cerita-cerita macam mana mereka diberi keistimewaan dengan berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ada tengok video, kan, seorang ustaz memberitahu bahawa guru ataupun kita panggil syekh ataupun senang ceritanya wali lah, kan, min karamatil awliya, daripada antara sifat-sifat yang Allah beri kepada karamah kepada seseorang wali, dia boleh nampak apa yang orang lain tak nampak secara kasyaf, secara orang kata terbukanya hijab tu. Satu hari katanya syekhnya itu keluar daripada rumah waktu malam selepas selesai beribadah,
Dia tengok ke rumah-rumah ahli penduduk di sekitarnya itu. Dia on the way dalam perjalanan ke masjid kan. Dia tengok nampak cahaya daripada setiap rumah tersebut. Kebanyakan rumah tu ada cahaya. Alhamdulillah, bagus kan. Kita nampak cahaya kan ada lampu kot. Ada lampu, nampaklah cahaya dalam rumah tu. Ini bukan lampu itu bukan pelita, bukan lampu. Alhamdulillah kan. Dia pun menghampiri rumah-rumah yang ada cahaya ni kan. Sampai satu rumah dia hampiri, dia dengar sahabat di rumah ni sedang membaca Al-Quranul Karim, tilawah, ada cahaya. Nampak cahaya keluar daripada rumah itu terang. Ni hijab lah. Kita mungkin tak nampak kan, kita ceritanya Allah bagi. Dia pun berlalu lagi, pergi ke rumah satu lagi, nampak cahaya juga. Dia pun dengar daripada jauh apa yang sedang dilakukan oleh sahabat ni. Sahabat ni sedang berzikir, contohnya kan. Bacalah zikir-zikir yang sedang kita baca kan, insya-Allah kita akan sambung zikir kita pun, kelebihan berzikir juga kan. Berzikir apa saja. Cahaya keluar dalam rumah tersebut. Pergi ke rumah satu lagi, sahabat ni mungkin sedang menunaikan qiyam, solat kan, apa-apa solat je lah kan. Namun ada satu rumah yang sahabat ni perhatikan luar biasa cahayanya. Bukan setakat menerangi dalam rumah tersebut, bahkan cahaya itu naik ke atas dalam keadaan yang terang benderang sampai ke langit. Itu gambaran. Dia pun pergi ke rumah yang dia nampak pelik sikit daripada cahaya-cahaya yang lain tersebut. Maka didapati sahabat ini sedang berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nak ceritanya kelebihan salawat yang kita tahu tanggungjawab kita. Sehinggalah ustaz-ustaz penceramah ada memberi kata cadangan ataupun memberi kita punya kaedah. Apabila umur dah lanjut ataupun orang kata dah agak lewat, sedangkan waktu muda-muda dulu banyak buat salah, dosa, maksiat dan masa pun tak panjang, maka diberikan cadangan, antaranya adalah perbanyakkan selawat, kerana insya-Allah dengan selawat akan mempercepatkan kelebihan ganjaran dan juga keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawatlah setakat ini kita mampu. Dan kita selalu dengar kan hadis yang meriwayatkan bahawa satu hari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi berhubung dengan berapa banyak yang perlu dia berselawat kan. Kita tahu dengar kan, berapa kerap, berapa masa bahagian yang patut aku berselawat kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Dia kata apa mula-mula? Kalau 1/4 Nabi kita Muhammad SAW jawab 1/4, Alhamdulillah banyak dah. Tapi kalau kau tambah lebih baik. Dia tanya, dia jawab lagi, kalau 1/3 baik. Kalau kau mampu tambah lagi banyak, lagi baik. Kalau 1/2 pun baik dah. Kalau kau tambah lagi baik. Sehinggalah 2/3 dan akhirnya dia kata, aku akan peruntukkan seluruh masaku untuk bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita-cerita tentang kebesaran, kelebihan, kemuliaan. Yang kadang-kadang hari ini kita duk sibuk TikTok, Instagram, tak tahu apa cerita benda kan, Facebook, habis semua benda dunia ni kan, dan dedah kat kita kan. Habis masa. Yang kalau buat yang baik, alhamdulillah lah, kita taklah kata dunia teknologi ni tak baik macam kita. Saya sedang bercakap sikit, ada orang kata kita cuba sebarkan, alhamdulillah baiklah, tak ada masalah. Tapi yang kita risau ialah kita menggunakan teknologi untuk merosakkan, menambahkan dosa, memanjangkan silsilah dosa, rantaian dosa kita tu hak sepatutnya sikit, oleh kerana kita berbohong, kita mengumpat, kita mengeji, kita membuat keburukan, dia akan berjela-jela panjangnya. Sebab itulah ni untuk pesanan kepada kita jugalah ni kan. Dalam Islam ni ada kaedah. Kaedah amalan dan ibadah yang patut kita faham. Kita bercerita tentang fadilat zikir, alhamdulillah. Kita juga cerita pasal fadilat berselawat, alhamdulillah baik.
Tetapi dalam Islam dia ada kaedah dia. Kesalahan bersifat individu tak sama dengan kesalahan yang kita lakukan ke atas masyarakat. Amalan personal walaupun baik, alhamdulillah baik, tapi dia beza dengan amalan yang kita lakukan yang manfaatnya dapat kepada masyarakat. Kita kena pegang tu. Sebab kadang-kadang orang punya pandangan, aku tak nak kata kat orang lain dah. Aku nak jadi baik, aku nak pergi surau, buat ibadah siang malam, duduk kat masjid surau, berzikir, berdoa. Orang tak kisahlah kau orang lain nak jadi nak lingkup, kau nak runtuh, kau nak bangun, kau nak, aku tak kisah, itu bukan urusan aku. Ada orang macam tu. Sebenarnya tak betul. Kaedah tu tidak betul-betul menurut yang Islam nak. Sebab amalan, kata kita buat ibadah personal, individu, alhamdulillah baik, solat kita baik, semua baik, bagus. Tapi dia tak akan sama dengan kita buat amalan untuk masyarakat. Kita tolong orang, kita bantu orang, permudahkan urusan orang, kita baiki orang. Dia berganda-ganda pahala, berbeza dengan amalan individu. Sebab dia multiple. Yang ni dia tetap juga, walaupun banyak, dia tetap juga bersifat satu. Dia tak boleh multiple, kan? Ada lain. Kita kena faham kaedah sebut. Sebab setengah-setengah orang sebut kan, tak lama lagi kita ni nak memilih, orang kata pemilihan, saya tengok ada keluar iklan kan, pemilihan jawatan kuasa dan sebagainya lah, yang ialah berperanan untuk membuat kebajikan ataupun kebaikan untuk masjid kita kan, nak mengimarah dan sebagainya. Pakat semua tak sih katakanlah, aku ikut orang lain lah, aku tak nak, aku letih, macam-macam lah alasan, aku sibuk, macam-macam. Semua orang ada alasan masing-masing kan. Pakat tak nak belakang, contohnya akhirnya masjid kita diberi amanah kepada orang yang pakat tak nak tu, pakat tak buat agama satu. Macam mana? Contoh lah kan, kita buat contoh ni kan. Maka program aktiviti akhirnya tak begitu, orang kata berjalan, tak imarah kan, tak baik kan. Jadi pahala untuk kebajikan itu akan contoh, saya bagi contoh senang lah. Katakan kita ada sedikit, orang kata nikmat, ada kemudahan, ada kebaikan, kita menolong orang susah. Nampak tak kelebihan? Kata kita permudahkan urusan orang tu, kita nampak apabila kita tolong orang tu datang, ya Allah, alhamdulillah, terima kasihlah kena tolong saya, orang beri bantuan. Kita nampak wajahnya, kegembiraannya, dan saya yakin dia akan berdoa kebaikan untuk kita walaupun kita tak minta. Nampak? Itu keistimewaan yang kita tak tahu, yang Allah akan bantu orang macam ni. Allah akan tolong orang yang mana, seseorang yang dia rasa terima kasih, dia akan berdoa, ya Allah, kepada ustaz tu, kepada kata haji ni, kepada datuk tu, datuk tak kira lah yang tolong dia kan, siapa-siapa pun, maka kita insya-Allah akan Allah lorongkan jalan-jalan kebaikan yang lebih banyak rezeki dan seumpamanya. Yang kadang-kadang kita tak nampak, kita duk ingat ibadah kita hanya untuk kita. Alhamdulillah, saya sebutkan bagus, tak dapat kita nafikan untuk kebaikan personal kita. Tapi kita buat yang masyarakat, dia akan jadi lebih, yang dikata jariah kita akan mengalir tak putus-putus tu. Kenapa orang dulu kitab dia tulis kitab, dia tulis sebab akan diguna, akan dipakai, akan baca dan seumpamanya diamal. Tapi ingat, satu juga lagi, yang bersifat masyarakat ini juga, kalau kita buat keburukan, dia akan bahana dan bahayanya juga akan jadi besar. Maaf sebut, kalau kita buat maksiat personal, kita kata personal, kita kata berzina lah, minum arak personal, kalau tak melibatkan orang lah, kalau kita tak membahayakan orang, kalau kita bergerak kat orang lain, satu hal lagi lah. Katakan itu hanya stop kat kita, jahat kita stop kat kita, tetap juga masih dalam, orang kata, jumlah ataupun ukurannya terhad. Tapi kalau kita buat rasuah, curi duit negara, memusnahkan sistem negara, runtuh negara tu mampuan. Nampak dah bahaya dia tu, negara boleh jadi runtuh. Sri Lanka, kalau kita cerita tu, jangan cerita Malaysia, orang kata Malaysia pun nak masalah nanti kan. Cerita Sri Lanka, runtuh negara kerana pemimpin yang korup. Bahaya kan? Jangan sekarang ni tak ada nilai, rakyat nak makan tak boleh, minyak tak ada, semua tak ada. Kalau kita nak cerita, Masya Allah, susah. Nampak ada bahaya dia. Tapi kalau kita jahat seorang, tetap individu, tak ganggu orang.
Kita kena ingat dia akan jadi begitu sifat dia. Jadi berhati-hati, memang kita kena seimbang kan. Barulah insya-Allah kebaikan itu akan kita dapat. Gandaan pun dapat. Kalau keburukan pun dia akan jadi begitu juga. Okay. Itu untuk ingatan bersama muslimin sidang jamaah muslimat tentang Allah. Alhamdulillah. Jadi kita sambung kan tu cerita luar sebenarnya kena cerita banyak lah kan. Tapi kita sambung berkait dengan tajuk kita, iaitu masih lagi tentang fadail atau fadilatuz zikri kita, dan kita masuk tajuk ataupun keistimewaan kelebihan yang ke-33. Banyak kan. Dah hari saya kira dah berapa lama kan, iaitu berkait dengan dia punya tajuk kecilnya as-salisu was-salasun. Okey, salis was-salasun. Salis 3, salasun 30. Jadi 3 cabut 30 jadi 33. Okay. Apa yang dimaksudkan dalam bilangan yang ke-33 ni? Disebutkan bahawa inna ahla zikri yarta'una fi kulli waqtin fi riyadil jannah. Selalu kita dengar kalimah riyadil jannah, taman syurga. Raudatun min riyadil jannah, taman syurga yang semua orang nak kan, tak ada orang tak nak kan. Kalau kita cerita dari sudut hasrat kita nak dapat taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi disebutkan artinya bahawa orang yang ahli zikir itu, ahli zikir, mereka yang berzikir kepada Allah, az-zakirun, itu sebenarnya bermain-main dan mengambil buah-buahan mereka itu pada tiap-tiap waktu di dalam kebun-kebun ataupun taman-taman syurga. Jadi kalau mereka memperbanyakkan zikir, di antara perkara yang dia akan dapat ialah dia akan berada di kebun syurga dan dapat memetik, dapat mengambil buah-buahan ataupun apa yang ada di taman syurga tersebut. Setiap waktu, fi kulli waqtin disebutkan, setiap masa. Seolah-olahnya dia memetik, sebab nanti kita nak cerita yang seterusnya, kita sekarang ni pun berada dalam taman syurga kan, betul tak? Betul. Kita sedang berada di dalam salah satu daripada taman-taman syurga. Jadi sekarang kalau kita berada di tempat ini, sebenarnya kita sedang memetik juga hasil buah-buahan taman-taman syurga tersebut. Sebab itulah selalu ustaz-ustaz yang bagi ceramah sebelum dia orang kata mulakan kuliah itu, ada dia baca supaya galakkan untuk berada dalam majlis ilmu kan, yang disebutkan bahawa iza maratun biriyadil jannah farta'u fiha kan. Iza maratun biriyadil jannah farta'u fiha. Maknanya jika kamu orang kata lalu ataupun orang kata melepasi lah, kan, maratun marrah, jalan ataupun kamu lalu dalam taman ataupun kebun-kebun syurga itu, maka diminta untuk kita supaya farta'u fiha kan, untuk kita memetik, ambil akan buah-buahnya itu yang ada dalam taman-taman tersebut. Maka ditanyalah, ada sahabat bertanya tentang perkara ini kan, faqilahu wa ma riyadul jannah kan, ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dimaksudkan dengan taman-taman syurga tersebut, wa ma riyadul jannah kan. Kan kalau kita pergi Mekah, Madinah pun selalunya ada satu kan, di antara mimbar dengan rumah Rasulullah SAW tu ada juga dia sebutkan sebagai Raudah kan, itu Riyadul Jannah kan. Jadi dikatakan bahawa qala, maka Rasulullah SAW jawab, yang dimasukkan Riyadul Jannah itu termasuklah majalisu az-zikri.
ataupun dalam hadis lain yang matan yang berbeza dipanggil hilaq az-zikri, halaqah, perkumpulan ahli zikir. Kan? Selagi mana kita duduk dalam majlis ilmu ini, kita dianggap berada dalam ahli zikir. Kan? Walaupun kadang-kadang kita terlena sikit pun tak apa. Masih dalam majlis. Masya-Allah. Dia mempunyai kebaikan. Kan? Daripada kita terlena kat rumah, baik terlena dekat masjid. Ada juga kelebihan dalam majlis lagi, insya-Allah. Jadi rebutlah dia ceritanya supaya kita ambil peluang, dapatkan kelebihan berada dalam taman-taman syurga tersebut. Kan? Sebab kalau kita cerita pasal perkara ini, orang tak nampak. Orang duk fikir seronok duk kat luar lagi. Sebab tak seronok duk dalam majlis ilmu ni tu masalah. Sebab hati kita dah, orang kata, agak liar ataupun hati kita lara. Kan? Kalau duduk dalam majlis apa dia, hiburan, seronok kita, happy, lompat sana lompat sini. Kan kadang-kadang berlaku kan, ataupun bawa sembang kedai kopi 3 jam relax kan, tak ada rasa apa-apa. Test cawan je, bawa yang 3 jam. Majlis ilmu saya contohnya majlis kita lah sekitar 40 minit ya sebenarnya, lama-lama 30-40 minit je, bukan lama sangat kan. Tapi itu pun gelisah kita bila lah kena habis ni. Sebab hati kita tak seronok, halawah tak ada, kemanisan tak ada, menyebabkan kita rasa tak selesa. Bukan setakat itu, kadang-kadang ada pandangan kita ni yang kata ustaz tu tak ada lain, nak kata ke dia lah tu, ni lagi parah je. Sebab kita bercakap tentang nasihat. Apabila kita bercakap tentang nasihat, peringatan, kadang-kadang kenalah sikit sebanyak. Umum sebenarnya tak tahu siapa dia kan, bukan tuju siapa-siapa pun. Sebab sifat manusia umum macam tu kadang-kadang. Termasuklah kalau saya duduk dalam majlis ilmu, dengar orang ustaz lain bercakap, kena juga atas kepala saya kadang-kadang kan. Tapi kita husnuzan lah, untuk kita baiki diri kita. Dia kata ustaz ada lelaki lain, duk kata ke dia ni kan. Jadi itu masalah jiwa kita. Maka akhirnya kita tak selesa. Bengkak je hati. Waliyazubillah. Itu juga adalah satu sifat yang boleh membahayakan diri kita. Dengan sebab kita punya hati kita dah macam keras. Yang bimbangnya keras, bukan lagi hayyin layyin. Kita nak macam tu kan, hayyin layyin, lemah lembut. Orang kata meresap masuk semua kan. Jadi insya-Allah lah kita cuba berada walaupun sekejap sikit daripada majlis zikri kita. Okey, kita sambung lagi. Ketahuilah olehmu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan ataupun kita panggil menyamakan, membuat tamsil ataupun amsal, misal akan majlis zikir itu atau majlis zikri itu. Sebab majlis zikir ni konsepnya besar, macam-macam. Kan? Terlalu luas maknanya. Tidak terhad dengan kalimah. Kalau kita kata kadang-kadang kita pada tanggapan kita majlis zikir itu pegang tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah salah satunya tanggapan kita. Mungkin macam tu, ataupun la ilaha illallah, la ilaha illallah dan semuanya. Sebenarnya tidak terhad dengan itu. Sebab dia terlalu menyuruh yang melibatkan semua ingatan kita, fikiran kita, hati kita, pergerakan kita kan, lidah kita, semua. Jadi itu yang suasana dalam majlis pun masuk kan. Zikir juga contohnya, itu dia katakan majlis seperti kebun di dalam syurga. Ibaratnya seperti taman-taman ataupun kebun-kebun syurga, kerana tempat perhimpunan duduk berzikir itu tempat turunnya rahmah. Kita duduk dalam majlis ini bermakna kita sedang menjemput rahmat turun, ataupun rahmat sedang memayungi majlis ini. Kita tahu hadis sebut malaikat sedang memayungi majlis seperti majlis kita. Bahkan dikatakan malaikat mendoakan kita kan. Bahkan nampak cahaya yang kita tak nampak, saya sebutkan tadi juga. Cahaya-cahaya
majlis zikir itu. Naik ke langit dan malaikat sedang mendoakan kita juga. Kita tahu dari sudut keistimewaannya begitu. Itu yang dikatakan tempat turunnya rahmat. Di sini jugalah pertama disebutkan tempat turunnya rahmat. Kedua, tempat hidayah juga, petunjuk. Selalu kita dengar majlis-majlis ginilah yang selalu menjentik hati kita, yang akhirnya kita dapat hidayah. Hidayah yang besar maupun hidayah yang kecil. Hidayah yang besar pastinya melibatkan daripada non-Muslim kepada Islam. Hidayah fitrah, masuk kembali semula kepada agama fitrah, agama Allah yang benar. Tapi hidayah yang kecil yang melibatkan perubahan kita. Kita punya perubahan daripada sifat-sifat tak baik ataupun akhlak buruk ke arah yang lebih baik, ataupun yang dah baik ke arah yang lebih baik. Kan saya ada tengok kadang-kadang orang tunjuk video macam mana orang-orang banduan, terutamanya di barat, di Amerika, yang black Muslim selalunya, yang orang-orang kulit hitam, yang kadang-kadang melakukan jenayah besar, bunuh orang, rompak dan macam-macam. Kemudiannya ramai dapat hidayah. Orang tunjuk video, saya rasa kagum sebab benda macam ni nampak tak begitu kuat berlaku di negara kita, kerana mungkin kerana kita ramah kita orang Islam dah pakai relax dah kan. Ramai sebenarnya. Kalau di Amerika apa semuanya, mereka yang asalnya orang kata macam kita sebutkan melakukan jenayah ini mendapat hidayah dengan Islam dalam penjara. Ada sahabat-sahabat yang sanggup berdakwah dalam penjara. Alhamdulillah, bagus. Saya kira ini antara benda yang berjaya. Sebab itulah secara drastik kita panggil jumlah pemelukan Islam kalangan orang-orang, biasanya orang kulit hitam lah, kan banyak yang terlibat dengan jenayah sikit di barat, memeluk Islam. Kan? Itu satu perkara yang kita bangga dengan usaha-usaha mereka. Dan kita boleh tengoklah benda ni kan, kesedaran mereka itu mengubah, yang kadang-kadang walaupun nampak masbuk lah dengan tatunya kan, yang nampak macam orang kata berat kan, tapi alhamdulillah dengan izin Allah dapat hidayah memeluk agama Islam. Itu yang kita nak kan. Itu perkara-perkara yang kita kadang-kadang pandang remeh usaha dakwah yang dilakukan. Kadang-kadang kita ialah macam saya sendiri termasuklah, nak cakap sini ya kan, usaha-usaha dakwah luar, outreach tu tak berapa buat kan. Yang kadang-kadang ini adalah nak memberi bantuan hidayah yang besar kepada mereka ini. Yang kita kata sebagai dan hidayah. Dan seterusnya disebutkan dan rahsia yang ajib-ajib. Ajib ni rahsia yang pelik ataupun ajaib ataupun luar biasa. Ialah zikir akan memberi kekuatan kepada orang itu dengan memperolehi perkara yang tak dia dapat secara yang biasa kadang-kadang. Allah kurniakan, berikan keistimewaan dengan rahmat dan juga kehendak Allah Subhanahu Wa Taala kan. Sebab itu kita tengok kan, kerja-kerja yang bersifat begini Allah ganda-ganda dan bagi keistimewaan. Cerita-cerita kalau kita Uwais Al-Qarni kan, kita pernah dengar cerita kan, Uwais Al-Qarni kan, kehebatan sehingga Rasulullah bersabda supaya kalau berjumpa dengan dia kamu minta doa kepadanya, minta dia doa kamu lah kan. Sampai Sayyidina Umar pun minta berjumpa dengan tolong doa. Masya Allah, nak banding jauh lah kan, kan? Kerana ke khidmat bakti dia, jasa dia kan. Itu kalau kita baca kisah Uwais. Seterusnya dikatakan makrifah yang gharib-gharib. Makrifah yang gharib ni maknanya makrifah kita tahulah
dapat merasai pengenalan ataupun mendapatkan orang kata pengetahuan yang gharib ni sama juga, ajib, gharib ni pelik ataupun yang tak dapat oleh orang lain. Ada bahasa Arab kan, yang ajib, ajaib kan, gharib ni jarang-jarang orang lain dapat, kan kita dapat. Itu disebutkan keistimewaan. Cuma semuanya kadang-kadang saya nak pesan jugalah, bab dari sudut kita panggil kaedah, benda-benda yang Allah kurniakan kepada individu-individu yang saya sebutkan tadilah, Allah kurniakan karamah ke yang kepada para walinya ataupun mereka yang Allah angkat kemuliaan kedudukan, perlu juga mereka ini, sekiranya Allah kurniakan ini, berjaga-jaga supaya tidak mengeluarkan kata-kata ataupun kalimah yang boleh membawa kepada keraguan dan confuse kepada orang awam yang kadang-kadang tidak sampai ataupun belum boleh memahami perkara yang ia sampaikan. Lebih-lebih lagi kalau ia melibatkan benda-benda yang Allah beri secara personal kepadanya, yang dia sepatutnya simpan untuknya, tak perlu dia hebahkan kepada orang ramai kerana bimbang dia akan membuat kekeliruan. Bimbang, takut itu berlaku. Ada yang kadang-kadang kalimah-kalimah yang terbit daripada mereka yang mendapat perkara-perkara begini akhirnya mengelirukan, maka menimbulkan masalah kepada masyarakat. Itu juga berlaku. Itu kita kena hati-hati. Kita tak nak dia akan merosakkan. Sebab dia ada hadnya untuk Allah bagi itu untuk personal dia. Tak perlu dah nak cerita ke orang. Kan? Sebab dia mendapat kerana hampirnya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena tahu. Yang kata makrifah yang gharib itu kan, yang kerana zikir dan seumpamanya. Yang didapati oleh orang yang berzikir itu seperti orang yang masuk di dalam kebun, kan. Kelebihannya macam kita masuk dalam kebun, macam-macam benda ada, macam-macam buah ada, macam-macam kata sayur ke atau makanan ke yang ada, iaitu tempat mengambil buah-buahan yang indah-indah di dalam kebun-kebun tersebut. Semua yang Allah nak bagi kepada itu, keistimewaan yang tak ada pada tempat lain. Itu ibarat yang diberikan di sini. Okey, kita sambung sikit lagi lah. Saya berhenti 45 minit lagi, saya berhenti. Kita baca yang ke-34. Sebab dah nak habis ni, dia sampai 35. Lepas tu kita akan bincang pula tajuk mana lebih baik, zikir secara jahar ataupun zikir secara khafi. Kan kadang-kadang kita zikir ni ada yang kita sebut secara kuat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada juga zikir yang bersifat kita sebut secara senyap. Macam mana? Dia ada perbincangan ulama. Lepas tu kita habiskan yang ini dulu. Kita masuk yang ke-34, iaitu kelebihan yang ketiga dalam bahasa Arab dia panggil ar-rabi'atu was-salasun. 34. Inna zikrallahi ta'ala fil ardi lahu nurun kama qala alaihi salamu zakirullahi fil ghafilin kasyajaratil hadra'i fil hashim. Maksudnya apa? Artinya bahawasanya zikrullah ta'ala dalam bumi baginya cahaya. Maknanya kita berzikir mengingati Allah, zikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, zikir kerana Allah Subhanahu Wa Taala fil ardi, sewaktu kita berada di bumi ini ataupun berada sekarang ni lah, lahu nurun, kita sebenarnya akan mendapat cahaya, memperoleh cahaya.
Kan? Kita akan dilihat dalam suasana cahaya. Macam tadilah kita cerita cahaya. Cahaya ni boleh dilihat, ada yang nampak dengan mata kasar, ada yang tak nampak tapi diberi kemudahan untuk kita rasai melihat kebaikannya, cahaya semua. Dia kata seperti sabda Nabi SAW, kama qala alaihi salam, seperti Nabi kata sebut, orang yang berzikir dalam perhimpunan orang-orang yang lupa, kita sewaktu orang lain sedang lupa, dia berzikir, dia mengingati Allah. Dikatakan zakirullahu fil ghafili. Orang yang berzikir sewaktu orang lain tak berzikir ataupun orang lain lalai ataupun lupa daripada menyebut Allah Ta'ala, dia kata kasyajarati, seperti pohon kayu, pokok kayu yang hijau, al-hadra, lambang hijau ataupun lambang keindahan ataupun kesuburan, kebaikan, lalu diberi contoh demikian. Dikatakan seperti pokok hijau atau pohon kayu hijau di dalam himpunan kayu-kayu yang kering. Nampak tak? Ini ibarat cantik kan? Orang lain kosong, kering itu maknanya kosong ataupun tak menarik ataupun tak indah ataupun orang kata tidak bernilai dari sudut kedudukannya. Maka berbanding dengan pokok hijau yang bermanfaat, yang baik, boleh berlindung, seumpamanya kan kita dapat memayung, berpayung padanya. Itu ibarat macam tu. Jadi orang yang zikir seumpama pokok hijau dengan orang yang ghaflah ataupun ghafil, lalai, seperti pokok yang kering ataupun batang-batang kayu yang kering. Jadi itu keistimewaannya. Dia ada manfaat yang kita tahulah kan, apabila pokok itu ada yang warna hijau, daunnya, buahnya dan seumpamanya, insya-Allah. Jadi saya kira kita berhenti di situ je untuk pagi ini. Kita akan sambung tak banyak lagi dah, insya-Allah. Tajuk-tajuk pun ada sikit je lagi lah. Tapi biasalah Pak, kita pun baca sikit-sikit kan, tetap juga panjang masanya. Okey, saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najarat taibin. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحانك الله وبحمدي أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.